Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dan saudara maba semua, jumpa lagi dengan channel Ashiria Lover. Salam dari Melayu Kepulauan Riau, Indonesia. Hari ini jadi saya buat part 2 pengalaman sebagai kontingen Indonesia ke Malaysia. Jadi untuk kawan yang belum tengok part 1, saya ke sana sebagai partisipan IMYAP atau Indonesia Malaysia Youth Exchange Program pada tahun 2013. Di Indonesia, kita satu provinsi dikirimkan satu perwakilan, dan saya adalah perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau. Dekat Malaysia, biasanya macam satu negeri itu dua orang. Biasanya, dia kadang di mana dia kerja, maka dia ikut. Jadi ada pula sistem seleksi tersendiri dekat Malaysia sebenarnya. Jadi senang kata dekat Malaysia, satu negeri dua orang. Jadi berkumpul lah akhirnya pemuda-pemuda di Indonesia dan pemuda-pemuda di Malaysia tadi. 33 tambah 23 atau 26 orang. Jadi berapa tu, banyak juga kan. Berkumpul kita untuk membincangkan masalah isu serumpun. Dan Alhamdulillah banyaklah manfaat yang kita dapatkan. Okey, jadi kita terus sambung cerita dia. Ini cerita selama dekat Kuala Lumpur. Jadi selama dekat Kuala Lumpur ni kita ada pergi ke tempat-tempat yang bagi saya penting, iaitu pergi ke KBRI atau Kedutaan Besar Indonesia dekat Malaysia, atau Indonesian Ambassador dekat Malaysia, dekat Kuala Lumpur tu. Dekat situ kita dapat informasi bahawa tiap hari ada 3,000 tenaga kerja Indonesia yang mengurus surat menyurat untuk kelengkapan bekerja dekat Malaysia. Ada 3,000 orang. Nah, itu banyak. Bayang dalam satu tahun. Dan dari situ juga kita dapat bahawa ramai orang Indonesia dekat Malaysia berasal dari berbagai macam provinsi dekat Indonesia ni. Dan ada sebenarnya lebih daripada 1,000,000 atau dekat 1,000,000 orang diperkirakan orang Indonesia yang mencari rezeki di Malaysia. Jadi dekat situ akhirnya kawan Indonesia tahu bahawa tak ada isu sebenarnya, tak ada yang patut diangkat menjadi suatu isu apabila tengok persahabatan Indonesia-Malaysia dari segi kerjasama untuk mencari rezeki yang halal ni. Jadi ramai orang Indonesia yang mencari rezeki di Malaysia. Tapi sayangnya media suka membesar-besarkan apabila terjadi satu musibah kepada salah satu pekerja Indonesia yang misal dia tu dizalimi oleh bosnya dekat Malaysia, maka berita tu akan diangkat 2-3 hari. Satu masalah, tapi dibuat seolah-olah itu macam semua tenaga kerja Indonesia dekat Malaysia nasib dia serupa dengan mereka yang memang bernasib kurang baik ini atau bernasib malang ini. Jadi ini memang kita faham ini media lah punya pasal sebenarnya. Ada media yang bagus, ada media tak bagus. Tapi kadang pemberitaan itu apabila orang tengok sekilas, maka orang macam ngapa orang Indonesia nak kerja dekat Malaysia, orang Malaysia kan jahat. Tapi di sebalik itu sebenarnya ramai mereka yang 1,000,000 lebih tu kan, dekat 1,000,000 tu tak apa, yang kerja dekat Malaysia hidup dengan damai. Okey, 1,000,000 orang yang bermasalah, akhirnya satu orang yang kena masalah, satu orang yang kena zalimi, satu orang. Tapi berita dekat TV membuat berita macam 1,000,000 seluruh pekerja Indonesia dekat Malaysia ni dibuat jahat oleh orang Malaysia, padahal tak macam itu. Dan ramai juga saya tengok komen-komen dekat Ashiria Lover ni, orang Malaysia yang punya anak buah dari orang Indonesia, dan mereka hidup damai. Apa masalahnya sebenarnya? Tapi itulah, kita anggap itu budak-budak kecil yang tak tahu, yang kita senang cakap je orang ni adalah katak dalam tempurung yang tak tahu macam mana kekerabatan dua negara ni. Tapi mereka masih je selalu macam menganggap bahawa orang Malaysia tu jahat kepada Indonesia, dan orang Malaysia juga macam tu, ada yang menganggap bahawa orang Indonesia jahat kepada Malaysia. Padahal dia tak tahu ada orang-orang Indonesia yang memang cinta kepada Indonesia, tapi dia juga cinta dengan Malaysia dengan satu semangat tersendiri. Baik, jadi kita teruskan aja. Masih pengaruh video yang semalam lagi. Jadi yang lucu ni ceritanya, ada hari tu kita pergi ke kita ada juga pergi ke Kementerian Belia Sukan Malaysia. Dekat situ ada pembicara dari Malaysia yang bekerja di situ. Pangkat apa ya? Tinggi juga pangkat encik ni, yang bercerita tentang sepatutnya serumpun tu macam mana, negara serumpun tu sepatutnya macam mana, dan macam mana pihak-pihak penjahat dekat luar sana berusaha untuk melaga-lagakan kedua negara ni. Saya dapat banyak ilmu dari beliau ni. Saya kenal, maksudnya saya susah untuk mengingat nama orang, tapi kalau saya jumpa beliau, saya lagi ingat muka beliau. Dan saya, yang paling penting adalah
fikiran beliau luar biasa dan mempengaruhi saya sampai sekarang. Dekat Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Okey, jadi lepas tu macam kalau dah selesai semua kegiatan yang kita buat, macam kita diskusi atau berbagi cerita, berbagi pandangan, berbagi pendapat, berbagi ide juga macam mana ke depannya, maka lepas semua yang nyakit-nyakit kepala tu, akhirnya kita macam untuk bersenang-senang pula. Waktu apa namanya? Waktu untuk have fun kalau bahasa Inggerisnya, okey. Jadi hari itu kita ada pergi ke Central Market. Central Market yang ada dekat Kuala Lumpur. Central Market ni dibuat pada tahun 1888. Okay. Jadi Central Market ni salah satu pasar yang memang punya nilai sejarah tersendiri. Lepas tu dekat Central Market ni barang ni juga murah-murah. Barang-barang dijual kat sana murah-murah. Dan juga apa lagi, bervariasi barang-barang yang dijual kat situ. Jadi macam ni, kalau kita lah time nak shopping ni biasanya selama dekat Indonesia, ke kawan Malaysia akan diteman oleh orang Indonesia yang menjadi guide. Macam hari tu saya menjadi guide untuk saya dengan Maxi, menjadi guide untuk Nazrin. Nazrin nak beli apa selama dekat Jakarta tu, kitalah yang tukang tunjuk, atau kita yang tukang cakap supaya macam mana kita tawar-menawar tu dapat harga murah sikit. Ini Nazrin ni dari Kuala Lumpur kan. Selama dia belanja dekat Jakarta itu, dia macam takut-takut nak belanja. Kenapa? Dia tengok angka macam 30,000 tu, dia maksudnya orang Malaysia kan biasa beli harga tu RM3 atau RM10 macam tu kan. Tapi ni tulis 30,000, jadi takut nak beli. Jadi saya cakap ke Nazrin hari tu, kau tak nak beli baju untuk mak kau? Kau tak nak beli baju untuk siapa? Untuk kau. Dekat sini murah-murah ni. Waktu tu kita dekat Tamrin dekat Jakarta kan. Jadi kata Nazrin, murah apa benda mahal macam ni? Kata dia, tak, baju tu selai 30,000. Kalau tarik ke ringgit ni paling RM10. Kau bilang betul, kata dia. Kau buka lah kalkulator, kau buka Google, kau tak percaya. Dia buka Google, tengok, ya betul lah RM10, gila murah ya, kata dia. Baju macam tu RM10. Akhirnya dia belilah. Dia beli macam dia kamuh, kalau bahasa Melayu Kepulauan Riau tu kamuh macam apa? Semangat nak beli, macam lepas kontrol dia nak beli kan. Ini untuk mak saya, ini untuk pak saya, dia tunjuk baju-baju selama dekat Indonesia, okey. Jadi dia menjadi guide kami, kami menjadi guide orang Malaysia selama orang Malaysia dekat Indonesia. Selama kita pula dekat Malaysia, maka orang Malaysia yang menjadi guide kita dekat sana kan. Akhirnya dekat Central Market ni saya dapatlah guide saya. Jadi saya seorang dijaga oleh satu orang Malaysia. Nama beliau ni saya tak pasti apakah Farid. Rasa saya Farid, saya tunjuk je foto ni. Mudah-mudahan beliau ni tengah nonton YouTube saya ni. Lepas tu dia komen, bro kau masih ingat cerita ni? Okay, ni dia, ni beliau ni. Jadi selama dekat Central Market ni, jadi semua kan dia bagi-bagi macam si Farid ni jaga saya. Lepas tu Farid kata, Ihsan nama kau bro. Lepas tu siapalah Nazrin dijaga Maxi, bawa hal masing-masing. Ini nak beli apa. Jadi saya dijaga oleh beliau ni saya takut salah namanya. Berjalanlah kita jalan nyusul Central Market ni. Lepas tu kata Farid, kau nak beli apa ni? Aku nak beli tu lah yang ada Twin Tower, lambang Twin Tower dekat dalam gelas macam kaca kan, dekat yalah kaca. Lepas tu ada Twin Tower dekat dalam tu. Nak pergi menuju. Masuklah kami berdua ni tadi Kau nak beli yang ni, kata dia. Ya. Lepas tu dia tanya dengan kakak yang tukang jual ni. Kak ni berapa kak? RM20 bang, kata yang tukang jual ni. RM15 lah kak, turun sikit. Kejap bang ni, kata yang tukang jual ni kan. Saya tanya bos, okey lah. Tanya bos, kau nak beli berapa biji? Kata dia nanya saya. Kata si beliau ni nanya saya, tengoklah dulu, kau boleh tak tadi RM15 ni? Okey lah, kata dia. Lepas tu kata kakak ni balik ke kita, bang tadi nak beli berapa biji? Kak macam lah, kalau boleh benda ni RM15 sebiji, saya nak beli 2, kata saya. Oh, kata dia. Dia bercakap lagi dengan bos dia, berbisik. Si beliau ini akhirnya keluar. Lepas tu dia bagi RM2 tu kepada saya. Ni, kau belanjalah seorang, kata dia. Ngapa pula? Saya dah tahan ketawa ni. Saya tahu dia sakit hati. Maksudnya, kalau dia menjadi guide untuk kawan Indonesia yang lain yang tak faham bahasa Melayu, patut. Tapi dia jadi guide untuk saya. Lama tidak, untuk apa? Tak ada guna. Budak ni pun pandai tawar-menawar dalam bahasa Melayu kan. Jadi, dia berikan duit tu. Ni bonus pula untuk kau, kata dia. Diberilah duit ni semua. Lepas tu kata dia, aku nak pergi nak menuju ke
partisipan sebelah Jawa Barat, perempuan lawa Jawa Barat ni, aduh lupa pula namanya. Yang Banten saya ingat namanya Aisyah, yang Yogyakarta saya ingat nama dia Fania, macam itulah, Finia. Jadi dia nak menuju ke Jawa Barat, dia tu, nak menuju yang apa, budak Indonesia dari Jawa Barat ni tadi, kena memang lawa budak ni. Lepas tu jadi aku tinggal seorang ni, kata saya kan. Engkau tahulah aku takkan sesat tak dekat sini, kata dia. Dah aku pergi dulu, kata dia. Pergilah, dia ketawa, saya pun ketawa. Kau ngajar. Saya tuju kakak ni, Kak, jadi macam mana kak benda ni? Jadi kata kakak ni, 15 murah sangat bang, kata dia. Angkatlah sikit, 18 macam mana, kata dia. Gini je, kata saya. Macam mana kalau 35 saya ambil benda ni dua. Boleh lah. Hanya dapat sepakat, saya dapatlah beli. Lepas tu saya nujulah berjalan seorang dekat Central Market ni tadi kan. Guide saya lah tak ada. Dia berjalan, lepas tu jumpa dengan rombongan yang lain ni. Misal dia tu dua orang Indonesia dijaga sama satu Malaysia kan. Lepas tu bertanya, Fari, engkau mana? Guide engkau? Guide aku nuju ke yang Jawa Barat yang lawa tu. Itu orang tu ketawa lah. Tak apalah, engkau pun takkan sesat dekat sini, kata. So pergilah berjalan seorang. Lepas tu jumpa kakak. Kakak ni dia macam kerja dekat Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, apa saya tak salah. Dia luar biasa, kakak ni ramah juga, baik. Dan nanya dengan saya, Fari nak ke mana, kata dia? Guide ke mana? Dia dah pergi kak, dia menuju ke kawan-kawan yang lain, yang Jawa Barat, yang apa tu, yang Banten tu. Kenapa pula macam tu, kata kakak ni. Nama kakak ni, kalau tak salah saya, Hawa. Lepas tu datang satu lagi tu. Kakak ni pula, dia dari Kementerian Belia Sukan juga. Jadi anggap senior lah kan. Nanya, dia bercakap dengan Kak Awal ni. Dia nyakap ke Kak Awal ni, tak apa, Fahri, dia memang sengaja tu tinggalkan Fahri. Dia nak kenakan Fahri, kata kakak ni, kata. Karena Fahri kan faham juga bahasa kita. Ya pula, sampai hati tapi kawan tu. Tak apa kak, kita bergurau-gurau je. Bukan saya ambil hati je. Tak masalah kak. Fahri nak ke mana, kata kakak Hawa ni kan. Saya nak cari minyak gamat lagi kak. Mak saya pesan kalau pergi ke Malaysia nanti bawa balik minyak gamat. Jadi kata kakak yang satu tu lagi, engkau memang lah, kata dia. Kau cuba cari yang dari Indonesia ni, ada tak yang nyari minyak gamat sekarang, kata dia. Orang cari coklat, orang cari baju, kata dia. Kau cari minyak gamat, kata dia. Memang lah kawan. Jadi dia berdua tu ketawa lah pula. Jadi pergilah saya seorang berjalan. Tapi kakak ni tunjuk, ni Ri, cuba kau pergi lurus, lepas tu belok kiri. Dekat situ ada macam-macam. Biasanya minyak kakak beli minyak gamat dekat situ, kata dia. Saya nuju lah. Lepas tu jumpa minyak gamat. Ada kecil tu kan. Saya belilah 2 biji jadi. Keluar dari situ. Lepas tu saya berjalan lagi. Naik lantai 2 Central Market tu. Naik lantai 3 sekali. Lepas tu turun. Berjalan-jalan itu. Nak nuju balik ke bas. Kakak yang berdua tadi ni. Si Farid ni udahlah ketawa pergi kelas kan. Yang lain. Engkau memang sampai hati ninggalkan aku macam gitulah. Aku tak kisah, engkau takkan hilang dekat sini, kata dia. Engkau dekat sini dah berjalan macam dekat kampung kau buat, kata dia. Aku yang sakit hati jaga kau, kata dia. Jadi kawan yang lain pun Malaysia semualah ketawa macam tu. Memang patut kata dia. Dia memang nak kenakan saya. Kakak berdua ni tadi yang nanya saya nak pergi ke mana. Kak, terima kasih kalau kakak tengok video ni. Saya ingat jadi kakak yang dari Kementerian Belia Sukan ni, lepas tu Kak Hawa yang satu lagi, dia berikan saya minyak gamat. Maksudnya saya tak minta, tapi dia tahu saya nak beli minyak gamat, akhirnya dia beri. Sebelumnya kan dia ada tanya, Fahri nak beli minyak gamat untuk siapa? Untuk mak, kata saya kan. Jadi dia beri minyak gamat ni lagi, botol besar. Ni Fahri, kirim salam dengan mak Apa tak, saya macam luar biasa kakak ni. Maksudnya saya tak minta teman, saya tak minta belikan, tapi dia beli sendiri akhirnya untuk mak saya. Dia tak pernah jumpa dengan mak saya, kirim salam dengan mak. Okey, dapat satu minyak gamat. Terima kasih kak. Itu saya rasa macam terharu. Kak Hawa juga macam tu. Kak Hawa juga berikan minyak gamat. Saya tak sangka betul. Ni Fahri, untuk mak kan, kata dia. Kakak beli juga tadi untuk kakak ni, untuk mak Fahri, kata dia. Dia belikan lah. Jadi itu berkesan bagi saya. Itu terasa bagi saya macam wow. So maksudnya saya tak baru kenal pada masa itu, tapi saya nyebut saya nak beli minyak gamat untuk mak. Mereka belikan untuk mak saya juga. Jadi walaupun Kuala Lumpur bandar besar yang dah maju, kalau kita pandang sekilas moden, tapi ternyata hati orang Kuala Lumpur, terutama orang Melayu Kuala Lumpur, masih lagi hati Melayu yang murni bagi saya. Maksudnya kalau, alhamdulillah saya belum pernah jumpa orang Kuala Lumpur yang jahat. Saya yakin adalah orang Kuala Lumpur yang jahat kan, tapi rasa saya tu macam agaknya 0,01%. Okey, kita harus juga
macam bersiap-siap apabila ada terjadi hal-hal tak bagus di kota besar, okey, di bandar besar. Tapi Kuala Lumpur bagi saya, untuk orang dari Kepulauan Riau lah, kalau nak ke Kuala Lumpur, tak usah ragu lah, tak usah khawatir lah. Itu macam walaupun kawasan tu dah maju, moden, dah macam-macam umat dekat situ, tapi jiwa orang Melayu Kuala Lumpur masih lagi jiwa Melayu. Itu yang saya rasakan hari tu, luar biasa. Apa pula jadi sedih ni? Okey. Lepas tu, terima kasih Kak apabila Kakak tengok video ni. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Kirim juga ke kawan-kawan yang lain. Jadi apa lagi saya cerita? Oh ya, ada juga ni macam apa? Satu yang berkesan bagi saya. Jadi waktu tu kita dekat hotel, ada tukang bersih-bersih dekat hotel ni. Nanya ke saya, "Mas dari Indonesia ya?" kata dia. "Ya bu," kata saya kan. Berarti pekerja di Indonesia dalam hati saya kan. Dia bercakap pakai bahasa Jawa langsung. Saya langsung, "Bu, minta maaf bu, saya bukan dari Jawa. Kita di sini satu provinsi satu orang. Saya dari Kepulauan Riau. Saya nggak bisa bahasa Jawa bu. Tapi yang dari Jawa ada kok. Kampung ibu di mana?" Jadi ibu ni ngapalah? "Di Jawa Timur," kata dia kan. Saya panggil Rani. Dari Jawa Timur. Saya panggil Rani. Ada ini orang kampung Rani ni mau ngomong pakai bahasa Jawa, mau ngomong rindu kampung mungkin. Datanglah si Rani, hentamlah dia berdua pakai bahasa Jawa akhirnya. Dekat situ saya tengok lah macam mana, maksudnya mereka orang yang berasal dari tempat jauh akhirnya berjumpa dengan saudara mara dia, walaupun maksudnya bukan saudara mara tapi jumpa macam satu kampung tu, macam bahagia kan. Itulah yang dirasakan Rani pada hari itu apabila dijumpa dengan sesama Jawa. Itu jugalah yang saya rasa di Kuala Lumpur apabila saya jumpa dengan sesama Melayu dekat Kuala Lumpur hari itu. Jadi saya tengok, oh, ni indahnya Nusantara dalam hati. Jadi itulah kata ibu yang kerja ni, terima kasih mas, kata gitulah. Ya bu, sama-sama, kata saya kan. Jadi apa, luar biasa, berkesan. Jadi lepas tu apa lagi ada ini yang lucu lagi. Saya nak beli jersey Malaysia. Gini, kita dekat Lambas. Lepas tu kita nak ke Putrajaya, tak salah saya. Lepas tu saya dah dekat Lambas, saya dah duduk ni. Ada kawan dari Jambi, nama dia Tun Hagia Anhar kalau saya tak silap. Tun Hagia Anhar. Tun, kalau kau tengok video ni, komen. Lepas tu dia naik bas, dia tunjuklah baju. Dapat baju Malaysia loh, baju tim bola sepak Malaysia kan, Timnas Malaysia kalau Indonesia. Bagus, kata saya kan. Saya tengok lah. Saya pegang baju tu kan. "Berapa kau beli bro?" Dia sebut RM30, kata dia. "Serius? Murahnya?" "Iya," kata dia. "Beli di mana?" Habis tu kata saya, "Beli di mana bro?" Jadi apa pula, aku pula bercakap, Itu dia, kata dia, yang toko yang itu," kata dia. "Cuman habis loh bajunya," kata dia. Saya nak turun. Kawan-kawan Malaysia, saya ingat tu. Saya ingat Johar dari Selangor, Nazrin dari Kuala Lumpur, Ashraf dari Pahang, lepas tu si yang tadi dari budak Selangor atau budak Johor ni tadi yang ninggalkan saya selama saya dekat Central Market tadi. Dia tu orang berempat juga. "Kau nak mana dia?" kata dia. "Nak beli baju." "Kami teman." "Tak payah," kata saya kan. "Tak, kami teman," kata dia. Pergilah. Jadi saya turun lah ke bawah. Turun dari bas tu nak menuju ke kedai yang tadi disebut kawan tu. Kalaupun tak ada, paling tak saya dah bertanya ada ke tidak lagi kan. Saya masuk ke dalam tu. Ke kawan ni dekat belakang saya. Jadi macam Nazrin apa semua dekat belakang saya. Saya masuklah ke kedai ni. Lepas tu saya tanya, si Malaysia ada lagi? Dia kata, "Kakak ni yang tukang jaga ni, kejap," kata dia. "Dekat belakang ada lagi, cuma kita tak letak kat depan," kata dia. Dia pergilah ke belakang. Lepas tu dia bawa dekat dalam plastik macam tu kan. Dia tunjuk, "Ni, berapa harganya kak?" Saya cakap, RM40, kata dia. "Kak, saya minta RM30 boleh tak?" "Tak, ini memang bagus bahan dia," kata dia. "Baju kain dia lain," kata dia. "Kawan saya tadi baru beli dekat sini RM30," saya cakap. "Takkan pula saya beli dekat sini jadi RM40 macam ni?" "Tak boleh bang," kata dia. "Memang dah harga dia segitu," kata dia. "RM35 lah kak. Kalau RM35 saya ambil sekarang." Jadi tanya, bercakap dengan bos dia atau kawan dia. "RM35, boleh lah," kata orang ni kan. Ujung-ujungnya dia dapatlah RM35 ni. Keluar nak menuju ke pintu keluar. Kawan yang berempat tadi, dia masuk. 4 orang tadi ni. Rupa dia memang sengaja nak ngerja saya lagi. So lepas tu tanya kakak tu, "Kakak jual ARC Malaysia ni berapa?" Kata orang ni kan, RM35. "Kak, yang macam tu RM35," kata orang ni. "Kak tahu tak dia orang mana?" "Orang mana?" kata kakak ni. "Dia tu orang Indonesia kak, jual dengan dia mahal sikit," kata dia. Entah apa baju tu dibuat dekat sana. Dia orang ni bergurau je, bukan macam betul. Saya tak tergagak lagi lah. Saya ketawa je dekat depan pintu tu. Memang sampai hati. Saya cakap, "Kakak ni tak percaya?"
Iya bang, orang Malaysia kata kakak ni. Iya bang, orang Indonesia kata kakak tukang jual ni. Iya kak, saya memang Indonesia. Saya cakap macam tu. Makin tak percaya. Merapik kamu semua. Kata dia, pergilah keluar. Dalam keadaan yang kakak tu pun, jadi sampai saya keluar pun dia tak tahu saya Indonesia. Dan alhamdulillah dapat harga RM35. Ya baju tu dah dekat mana sekarang lupa pula saya letak. Ada yang pinjam tapi hilang akhirnya. Warna biru, baju biru. Tahun 2013 kan. Dan kawan-kawan yang lain dia macam macam biasa kita sama Melayu bergurau Selawuh, bergurau Lasak kan. Dan saya faham, jadi saya rasa macam rasa macam kampung sendiri juga. Biasa. Terutama Nazrin ni, aku semangat Nazrin ni. Lepas tu apa lagi dekat sini saya tulis sampai ni. Ada selama dekat Johor. Jadi waktu tu dekat Felda Seri Ledang kan. Dekat Felda Seri Ledang jadi ada balai kampung ni. Dekat situ kita ada buat pentas budaya. Jadi Indonesia Malaysia buat menunjukkan budaya dia masing-masing. Hari tu tengah saya pegang kamera ke kawan dari Jawa yang perempuan-perempuannya. Yang dari Jawa macam Finia dari Yogyakarta, Jawa Barat saya lupa nama, minta maaf kalau tengah tengok video ni. Dari Banten tadi Aisyah, di Jawa Timur Rani. Dia berempat menarikan tari Jawa. Okey, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat. Tari Jawa dekat apa pentas dekat panggung tadi. Saya berdirilah dekat pintu masuk sambil saya ambil gambar. Masuk 2 orang budak sekolah, kira-kira macam 15-16 tahun umurnya. Dekat depan saya hari tu pakai baju Indonesia ni, bendera Indonesia kan. Lepas tu dekat sini dekat songkok ada lambang burung garuda. Budak ni berdua, jadi dia berbual untuk cari di antara 4 penari ni mana paling lawa. Jadi yang ini, misal yang katakanlah si beliau ni bercakap dengan kawan ni, itu yang lawa kata dia. Mana ada lawa kata dia. Jadi dia bertekak berdua, itu yang lawa kata dia. Engkau ni tak ada guna aku datang sini. Mana ada yang lawa dekat atas tu kata dia. Tu lah yang lawa. Dia nunjuk pula dekat bawah. Aduh, yang bawah ni dari Kalimantan Tengah. Ingat saya, memang lawa budak ni. Nama dia saya lupa pula. Jadi lepas tu dia terkelih ke belakang. Dia tengok saya kan, dia Indonesia lah mati dia kan. Tengok, abang ni ada dekat belakang kata dia. Abang ni bukan reti juga kita cakap apa kata dia. Kata budak ni berdua. Saya diam, saya nahan ketawa kan, saya nahan senyum. Lepas tu keluarlah dia. Keluar sibuklah nunjuk ke kawan saya ni yang lawa mana, tak lawa mana, macam-macam lah dia merampai dia. Pergi ke pintu sebelah kiri. Tak lama macam tu, 10 minit lepas tu ada yang manggil saya, "Pak Hari, ada yang nak jumpa." Ada orang, kata dia orang Pulau Riau juga. "Ya bang," saya menujulah ke pintu tepi. Ada budak tadi berdua. Di pintu tepi ternyata ada ini, abang tu dari Bintan, asli Bintan. Jadi dah lama dekat Johor, dia macam 4 tahun dekat Johor. Jadi berbual lah kami. Dia bertanya abang ni, "Dari mana?" "Fahri dari Dabuk." Saya abang kan, "Abang dari mana?" "Dari Bintan." Berbual lah kami macam biasalah. Saya pakai bahasa Melayu, abang ni pun pakai bahasa Melayu. Jadi ada dekat situ abang yang orang Felda Seri Ledang. Memang ni kalau orang Kepulauan Riau tengah berbual berdua, tak dapat dikesan kalau dia orang Indonesia. Bunyi dia sebiji macam dekat sini, kata abang ya. Jadi apalah, kita berbual lah. Jadi saya ceritalah pula Pulau Bintan tu ke abang yang dari Felda ni. Cerita Pulau Bintan tu macam mana apa semua. Kata abang ni rindu nak balik kampung kata dia. Hari raya yang tadi ni tak dapat balik kampung. Yelah kata dia, baik-baik je, jaga nama baik kampung kata abang ni. Ya, sama-sama, terima kasih. Itulah. Budak berdua yang tadi, yang nak mengurat cewek-cewek dari Indonesia tadi, tengok saya. Lepas tu nuju, "Bang, abang faham ya bahasa Melayu?" kata dia. "Abang faham apa yang bercakap." Jadi yang mana pelawar tadi kata dia, Kalimantan Tengah tadi yang pelawar tu, dari Kalimantan Tengah tu, budak perempuan Dayak tu, lawa berdelau tu. Dia kemalu tekak akhirnya. Lagi jadi apa lagi waktu tu nak makan roti canai dekat Kuala Lumpur. Okay, jadi dekat situ biasanya kekawanan Malaysia ni akan melawa kekawanan Indonesia untuk makan apa yang sedap atau minum apa yang sedap selama dekat kedai tu kan. Macam roti canai, nama pun roti canai. Minum apa yang sedap, teh tarik biasa macam tu kan. Jadi bertanya-tanyalah lagi orang Indonesia ni apa je yang sedap-sedap dekat situ, nasi lemak apa semua. Saya tak dilawa oleh kawan-kawan saya ni. Saya tahu kerana saya dikerjakan ni lagi. Yang kakak ni, kakak yang baik saya sebut tadi, menuju ke saya. "Fahri dah order," kata kakak ni. Langsung dipotong ke kawan yang lain. "Kak, tak apa kak, dia tak saya dilawa kak. Dia tahu order seorang," kata yang kawan ni kan.
ada satu kawan dekat situ dari Pulau Pinang, sampai hati kata dia, Fahri nak makan apa kata orang ni. Orang ni dah ketawa-ketawa dekat belakang, datang tukang kedai ni yang memang abang jaga kedai ni. Nak makan apa bang kata dia. Roti canai 2 pakai teh tarik kata saya. Yang kawan Malaysia yang lain dah ketawa. Kan kak, dia tak perlu dilawa lagi memang lah kata kakak ni. Kakak ni pun pergi. Yang di Pulau Pinang ni menong dia kat saya. Fahri, kamu boleh cakap Melayu ya? Kata saya, ya kata saya. Langsung dia disorak ke kawan Malaysia yang lain, langsung bersorak kepada budak dari Pulau Pinang ni. Kami dah tahu dari dulu lagi kata dia. Dari sejak dekat Jakarta kami dah tahu dia bercakap bahasa Melayu. Kami dengan dia bercakap bahasa Melayu kata yang lain kan. Jadi dia letih pula. Aku tak tahu kata dia, minta maaf lah kata dia. Kerana beliau selama dekat Indonesia pernah berbual dengan saya, cuma jadi saya ada cakap ke dia. Tak apa, cakap je pakai bahasa Melayu dengan saya faham kata saya kan. Tapi dia jawab, enggak apa-apa mas kata dia. Saya kan masih di Indonesia, saya mau belajar bahasa Indonesia kata dia. Yalah, jadi selama dia bercakap dengan saya bercakap lah bahasa Indonesia. Lepas tu, ya, boleh kata saya tak ada bercakap bahasa Melayu jadi dengan dia. Apabila dia bercakap dengan saya pun bercakap dengan dia bahasa Indonesia. Kawan yang lain dah tahu, kawan yang lain ni bercakap dengan konten partisipan Indonesia yang lain pakailah bahasa Indonesia, susah payah. Dengan saya bercakap bahasa Melayu. Si beliau ni pula memang baru dekat situ baru dia tahu, dia macam tercengang tengok itu. Lepas tu saya tunjukkan lagi dekat peta apa semua dekat Google kan. Mana Kepulauan Riau apa, barulah hari ni dia faham. Dia kena sakat dah jadi dengan kawan-kawan yang lain. Kau tidur tu kan, selama acara ni kau tidur tu kan. Kau tak sadar Fahri bercakap bahasa Melayu dengan kami dari dulu-dulu tu. Jadi macam tu lah. Jadi macam tu lah. Oh ya, ada satu lagi yang menarik. Kami dekat Bromo waktu tu. Ini selama dekat Bromo. Ini kelakuan orang Melayu yang bagi Maxi, kawan baik saya dari Papua Barat tu, adalah satu hal yang yang membuat dia macam heran, pelik kepada orang Melayu, macam dia jadi macam kagum dengan orang Melayu. Jadi dia suka dengan keakraban orang Melayu, macam tu. Jadi waktu tu kami tiba dekat Bromo, malam tu ada acara lah sikit, penyambutan apa semua selama kami dekat Bromo tu, dekat hotel tu. Lepas tu semua balik ke bilik masing-masing. Ada sisa kopi lagi. Ada sisa kopi habis acara tu, jadi saya bawa ke bilik saya dengan Maxi. Lepas tu Maxi bawa ayam goreng. Kawan yang lain pula ada bawa susu sisa dari acara tu kan, dibawa balik ke bilik masing-masing. Lepas tu berjanjilah kita, nanti lepas ni kita berkumpul untuk minum kopi sama-sama. Yalah kata kawan yang lain. Ya, dah bersepakat lah untuk minum kopi sama-sama. Dari Kuala Lumpur, dari Selangor, boleh kata semua berkumpul tu. Dari Johor, dari Melaka berkumpul sama. Jadi tiba dekat bilik, saya nak cuba telefon orang ni satu persatu. Jadi kata Maxi, sudah tidur saja sudah. Mereka tidak akan kesini kata dia. Memang dekat atas Bromo ni kan sejuk. Tak seakan kita nak berjalan keluar, ini lantai pun sejuk macam es batu. Kita bercakap keluar uap, kena sejuknya kan. Jadi kalau dah masuk bilik tu rasa tidur je lah lagi, macam tak dapat nak apa-apa lagi. Kalau kita biasa dekat, maksudnya kita dekat suhu yang hidup dekat suhu yang panas ni kan. Jadi tak kata saya tenang je. Saya telefon lah satu persatu, Nazrin apa semua saya call. Lepas tu ia kata orang ni datang. Maxi nengok waktu tu macam dia nunggu mereka datang. Fahri kata dia, kalau tidak sudah kita tidur saja kata dia. Datang kata saya, tenang je. Dia macam dia belum tahu lagi macam mana orang Melayu suka bersembang, suka berbincang, suka berbual kan. Apalagi kalau ada tambul ada kopi dengan ayam goreng tadi. Jadi jarak dari bilik saya dengan Maxi ni dengan bilik Nazrin ni, Nazrin tak salah saya dapat dengan Ali dari Gorontalo waktu tu saya rasa. Jadi kita macam digabung-gabungkan yang Indonesia Malaysia, tapi kena kontestan Indonesia lebih ramai daripada Malaysia, partisipan Indonesia lebih ramai daripada partisipan Malaysia. Jadi ada yang dapat Indonesia sama Indonesia. Jadi saya dapat dengan Maxi ni tadi wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Indonesia Timur. Dan ya alhamdulillah, walaupun jauh tapi ternyata kita dengan Papua tu cara bergurau sama. Saya dapat macam tu. Jadi ni berkabus ni dekat atas gunung nama pun kan. Kita tak nampak macam awan, macam asap.
belum nampak lagi badan kawan-kawan ni. Dia dekat bawah gunung, dekat bawah bukit kan, gunung berbukit. Dekat bawah bukit tu dah terpekik kau. Macam macam dekat dalam hutan. Saya sawat lah ada di atas. Si Maxi ni tengok saya macam, itu kawan-kawan kata dia. Ya, kata saya. Mereka belum nampak tapi sudah teriak-teriak. Ya. Lepas tu keluar dari asap yang tebal tadi keluar satu-satu kan, nampak. Jadi macam lepas tu kita berbual kat dalam bilik kami tu, ngopi apa semua, ketawa-ketawa. Maxi tengok, apa kata Maxi tu, kalian orang Melayu memang gila sudah, kata dia. Kalian kalau ketemu kopi berbincangnya bisa sampai pagi ni, kata dia. Ya, kan bilang memang macam ni, macam kalau kawan-kawan kena, lepas tu ada pula tambolnya kopi, dah lah tu nama Melayu tu. Jadi tiap kali kami ketawa dengan kawan-kawan ni semua, Maxi kau ketawa. Jadi ditanya ke kawan Malaysia ni, Maxi, kami gelak kau gelak, kau faham apa yang kami cakap? Betul kan? Saya tidak faham sebenarnya apa yang kalian cakap. Cuma saya tahu ini lucu, jadi saya ikut ketawa, kata dia. Orang Melayu lucu kali sudah, kata dia. Maksudnya orang Melayu, dia kalau dia orang Melayu gila sekali sudah, kata dia. Gila tu bukan bermakna negatif, tapi macam lucu. Orang Melayu tu lucu bagi dia macam tu. Jadi dia ikutlah akrab, sesama kita berbual, bergurau apa semua. Dan di situ saya tengok macam dekat untuk wilayah timur memang Papua, saya dapat akrab sekali dengan Papua tentunya. Dari Sulawesi Selatan tentunya, kena memang dekat, kita tahu kalau tempat Melayu ni ramai orang Bugis juga, kita tahu. Kita tak heran lah, Melayu dengan Bugis lebih kurang juga cara berkawan apa. Tapi kalau Papua ni memang dia seluruh sama dengan kita. Jadi Maxi ni walaupun dia tak sebab faham sangat bahasa Melayu, tapi dia berusaha untuk ikut serap bergurau bersama dengan orang Melayu ni. Jadi luar biasa lah. Baiklah, setengah jam lagi kalau berbual macam ni. Itu je. Jadi terakhir kesan saya dekat Malaysia selama 2013 tu memang luar biasa. Dan apabila kita nak berpisah pun, saya ada buat lagu. Waktu tu sedih lah akhirnya kita untuk berpisah, meninggalkan Malaysia. Waktu tu kita balik ke Indonesia. Lepas tu kita balik ke provinsi masing-masing. Di Jakarta pun kita bertangis lah pula. Saya waktu tu memang tak nangis, tak keluar air mata saya, tapi rasa bergemuruh juga dalam dada. Jadi saya ada buat lagu, saya ada buat puisi juga untuk selama Indonesia-Malaysia Youth Exchange Program tu berjalan. Dan kedepannya tentunya saya harap Indonesia dengan Malaysia, saya semua yang pernah ikut IMYAP ini memang akan merasa betapa berkesannya dua negara apabila dijumpakan. Gini, Indonesia Malaysia biasa kalau berjumpa ada kompetisinya, macam bertanding bola, bertanding basket, bertanding takraw. Jadi nak mencari siapa yang menang. Tapi kalau program macam ni, kita tak mencari siapa yang menang. Kita mencari hal-hal yang sama. Kita untuk macam membuka atau mendedahkan hal-hal sensitif untuk menjadi satu hal-hal yang menarik untuk diperbincangkan, kerana berdasarkan kepada adat, budaya, sejarah yang sama dan darah yang sama. Jadi saya rasa perlu lagi program macam IMYAP ni kalau dapat diperbanyakkan lagi, dari tingkat sekolah sampai ke dewasa harus tetap ada ini, saya rasa. Jadi itu je lah video sekali ni. Terima kasih dah tengok video ni. Salam dari Melayu Kepulauan Riau Indonesia. Yang belum subscribe, kita minta tolong subscribe. Apa lagi? Salam satu Melayu, takkan Melayu hilang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.